Kalau korang ada tengok video baru aku dekat Abugid Studios yang keluar dekat atas ni, aku ada sembang pasal PS5 dan dalam video tu pun aku ada bagi tahu yang bilik aku ni mengalami masalah kebocoran lah. Jadi pasal tu aku susah sikit nak record video on time dan edit video on time. Dan sekarang ni pun jam dah menunjukkan 1.23 pagi, aku baru nak record review Backlash. So minta maaf review ni up lambat sikit sebab lepas ni aku akan terus edit. Aku akan edit simple je dan video ni aku akan try aku punya best untuk dah siap up by esok pagi, which is Selasa pagi lah. Dan macam biasa guys, dekat ruangan description aku akan letak link baju Lazada, Shopee. Aku dah tak payah ulang dah. Kalau korang nak tahu design apa, korang pergi je dekat ruangan description kat bawah and then tekan je link Lazada dengan Shopee tu untuk tengok design apa. Dan sebelum aku teruskan review Backlash, video kali ni dibawakan oleh Everado Design. Everado Design ni diorang ada jual jersey konsep Malaysia, contoh macam yang aku tengah pakai ni lah, dan diorang ada design yang lain juga. Dan kata kalau korang nak buat jersey untuk tim futsal korang, tim bola jaring korang, tim e-sport, persatuan ataupun community korang, korang boleh buat jersey tu dengan Everado Design. Kenapa korang kena try Everado Design? Sebabnya diorang akan design baju korang ataupun jersey korang ni sampai korang puas hati, dan design ni korang boleh custom sendiri lah. Servis yang diorang bagi memang tip-top dan kualiti printing diorang memang full sublimation lah. Kata kalau ada nama kat sini, logo, lepas tu kat belakang ada letak nama ni semua kan. Yang ni kalau korang streka ke, korang letak basuh kat washing machine, memang takkan tanggal. Jadi tunggu apa lagi? Make sure korang follow Instagram everado.design sekarang juga. Korang pun boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Dan untuk korang yang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. First kali ada match United States Champion antara Andrade lawan dengan juara US Champion ni, Apollo Crews. Kevin Owen ada datang jadi komentator. Lepas tu Angel Gaza dengan Zelina Vega macam biasalah ada kat keliling gelanggang. Match ni tak patut duduk dekat pre-show. Bagi aku match ni kena duduk kat main show. Kenapa? Sebab aku tahu dua orang ni boleh buat satu kualiti perlawanan yang agak seronok untuk nak tengok. And then aku tak faham satu benda kat sini. Pre-show ni 1 jam tau, tapi bagi diorang lawan tak sampai 10 minit. Patutnya kena bagi diorang lawan lama sikit lah. Sebab sepanjang 7 minit ke 8 minit diorang lawan tu, aku rasa enjoy gila daripada mula sampai habis. Diorang punya pacing tu macam steady je, diorang tak ada drop langsung. Lagi-lagi bila ada movement kat luar, movement yang diorang buat kat luar pun semua nampak sedap-sedap ke. So aku rasa ini antara match yang WWE agak terlepas peluang untuk buat orang lebih rasa terhibur lah. Ataupun kalau diorang dah buat orang rasa terhibur ni kejap sangat, patut diorang bagi lebih lagi. Untuk aku, kualiti match ni memang best. Dan untuk keputusan match ni, Apollo Crews retain. Aku boleh kata keputusan yang tepat sebab Apollo baru lagi jadi US Champion. Tapi kata kalau Apollo kalah pun, aku rasa keputusan yang tepat juga. Sebab itulah time yang sesuai untuk kau jadikan Apollo watak jahat. Sebab dia macam tak puas hati gila kan. Dia baru menang champion, lepas tu dia kalah. Lepas tu mungkin dia berpaling tadah dekat Kevin Owens. Sebab aku ada dengar yang WWE try nak jadikan Apollo ni watak jahat lah, heel character. But still, Andrade, Apollo, you guys did a very good job dalam masa yang sangat singkat. Padahal pre-show tu 1 jam. Kalau aku macam sengau sikit, sorry tau, sebab hidung aku sumbat sebenarnya. Dekat main show, match pertama, Women Tag Team Championship antara Sasha Bailey lawan Iconics lawan Alexa Bliss dan juga Nikki Cross. Yes, aku terhibur je tengok match ni, tapi bagi aku match ni tak adalah best sangat. Dan kebanyakan benda yang berlaku dalam match ni kan, aku nampak diorang ni macam berhati-hati ataupun diorang kurang praktis. Sebab ada banyak momen yang aku rasa agak awkward tapi still match ni fun. Just that it's not so good, it's not so great. Kira okey lah untuk opening Backlash ni. Tapi kalau aku nak compare dengan opening NXT Takeover in Your House hari tu, yang 6 women tag team match, aku rasa yang tu lagi best daripada match yang ni. Dan macam dekat NXT in Your House juga, untuk match ni aku tak faham kenapa ada certain moment yang fan boleh sorak this is awesome, padahal aku rasa tak awesome pun. Perlawanan yang kedua dekat main roster ni, Sheamus lawan dengan Jeff Hardy. Okay,
Aku excited nak tengok match ni sebab story yang di-build sebelum match ni memang bagi aku sangat nice, sangat baik. Tak adalah nak kata nice, tapi rasalah drama dia tu kan. Lagi-lagi bila Sheamus dah kena kencing. So aku rasa macam match ni tak sabar nak tengok lah. Tapi bila dah tengok match ni, aku agak kecewa sebab kalau tanya aku, ini adalah match yang paling bosan untuk WWE Backlash bagi aku lah. Overall match daripada mula sampai habis memang nampak Sheamus conquer. Ada time juga yang Jeff Hardy dia counter attack. Tapi at the end bila Sheamus dah menang, apa yang aku nampak dalam match ni, Jeff memang nampak lemah gila lah. Dan aku agak disappointed dengan quality match, dengan storytelling dalam match, dengan flow match. So aku rasa macam tak okay lah. Tapi ada beberapa movement yang aku rasa macam kalau benda tu botch pun aku rasa macam okay. Sebab nampak nasty dan boleh nampak Jeff ni lagi lemah dan logik untuk dia kalah lepas dah kena conquer macam tu. But still aku tak berapa faham lah kenapa match ni boleh jadi macam ni. Dari segi keputusan, untuk match yang macam ni aku rasa patutnya Jeff Hardy menang lah. Tapi kalau match balance, cantik, sedap ke apa ke, aku okay je Sheamus menang. Sebab hari tu Jeff Hardy dah menang kan. Raw Women Champion antara Asuka lawan dengan Nia Jax. Okay, dekat IG live yang aku buat semalam dengan Min Berita WWE, dia tanya prediction aku dan aku bagi tahu yang match ni Asuka akan retain. Tapi match ni mesti mungkin Nia akan menang ataupun akan ended dekat count out ke disqualification ke. Dan benda tu memang betul. Sebab aku nampak yang Nia Jax lawan Asuka ni akan dipanjangkan lagi. So pasal tu aku predict macam tu. Dan untuk quality match ni tak boleh nak complain ataupun cakap banyak sebab match tak berapa panjang. Aku suka apa yang Asuka cuba buat. Dia macam selalunya kita nampak orang badan besar ni dia macam tak boleh nak dia selalunya dia akan conquer the whole match tu. Tapi kali ni nampak macam dia tak boleh lawan experience yang ada dekat Asuka. So aku suka apa yang Asuka buat. Tapi match tak best sebab sekejap. And then keputusan macam tu pun rasa macam macam tak cukup lah. Dia macam even match tu macam diorang tak sampai tengah match lagi, match dah habis. So aku tak boleh nak kata match ni best. Match ni memang tak best lah sebab tak cukup apa yang dia bagi tu. Tapi itulah, aku suka je apa yang Asuka pamerkan dalam match tu. WWE Universal Champion antara Braun Strowman lawan dengan The Miz dan juga John Morrison. Awal-awal The Miz dengan John Morrison ada tunjuk diorang punya music video yang terbaru. Best gila, lagu pun sedap. Tapi aku come on lah Strowman, bagilah lagu tu play sampai habis kan. Sebab aku nak tengok kan. Aku tak tahu kalau aku try cari kat YouTube akan jumpa ke tak. Tapi tu aku cari kejap lagi lah. Kata kalau korang jumpa lagu tu kat YouTube ke apa kan, cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah ke atau DM IG aku. Sebab aku rasa lagu tu best, video klip tu pun best dan aku nak tengok lagi daripada mula sampai habis lah. Untuk match ni aku menjangkakan yang match ni akan jadi match yang komedi lah, yang Miz atau Morrison akan nampak bangang gila. Kalau tak pun Strowman yang akan nampak bangang lah. Tapi aku tak nampak sesiapa yang nampak macam bangang dalam match ni. So aku appreciate benda tu. Dan mungkin apa yang aku nak cakap ni ramai tak berapa nak setuju. Sebab bila aku dengar orang duk bagi tahu dia orang suka match ni ke tak ke, match ni ramai yang tak berkenan. Tapi aku tak tahu kenapa aku rasa aku boleh terima match ni dan bagi aku match ni best. Move yang Morrison tunjuk macam best. Dekat ending tu kita dapat tengok ending yang dia orang buat bila John Morrison macam dah boleh pin, dah nak menang dengan Braun Strowman tu, The Miz tarik kaki dia. So aku rasa macam WWE bagus lah untuk protect karakter The Miz, Morrison dan dalam masa yang sama protect Strowman juga sebab kalau Strowman kena pin time tu pula nanti orang kata nampak lemah sangat kan. Tiga orang ni diprotect dengan sangat baik. Quality match bagi aku best, fun. Cuma dia tak adalah terlalu best but still fun lah. Walaupun ramai kata match ni tak best, aku suka match ni. Seterusnya match yang aku tak berapa nak enjoy, WWE Championship antara Drew McIntyre lawan dengan Bobby Lashley. Okay, match ni nampaklah macam match di antara dua powerhouse. Bagi aku match ni memang biasa sangat. Dia start dengan baik bila Bobby Lashley buat full Nelson tu. Tapi daripada mula sampai habis bagi aku match ni just plain biasa. Tak ada time yang aku rasa macam nak naik kejap ataupun relax kejap. Relax tu banyak almost the whole match relax. Tapi dia relax macam straight je daripada mula sampai habis relax. Tak ada time yang aku rasa macam tak ada. So
match ni aku tak berapa nak enjoy lah. Bagi aku match ni biasa sangat. Tak adalah nak kata boring gila ke apa. Dia tak boring pun. Tapi aku expect better daripada match WWE Champion. Dan untuk ending tu, time tu bukan aku buka mata sebab Lana datang, tapi aku intrigue nak tengok apa yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi tu bagi aku menarik. Ending dia ending yang agak menarik. Dan untuk result, Drew McIntyre retain. Aku rasa yes, memang Drew patut retain. Macam awal sangat juga nak bagi Bobby Lashley, sebab buat masa ni aku tak nampak yang Bobby Lashley ni ada karisma. So mungkin pasal tu WWE bagi dia MVP untuk keluarkan karisma dia tu kan. But still okay lah, fair result. And then ending yang menarik. Cuma kualiti perlawanan aku tak suka lah. Aku expect lebih. Aku expect best sikit lah, tapi aku tak dapat apa yang aku expect. Memang match ni bagi aku dia tak best, tapi tak adalah boring pun. Dia just biasa sangat. Yang menyediakan Street Profits lawan dengan The Viking Raiders untuk WWE Raw Tag Team Champion. Movie match. Aku tak expect match ni memang akan jadi movie match. Walaupun dari segi keputusan, match ni memang tak dikira sebagai match yang dah bermula. So dia lebih pada sketsa ataupun promo belakang pentas yang nampak macam match lah. So benda ni tak clear lah. Siapa nak menang, siapa nak kalah. Memang match tak start lagi kan. Tapi kita anggap je lah movie match sebab ada perlawanan kat belakang tu, ataupun ada backstage brawl dekat belakang tu. Benda-benda yang berlaku dalam movie match ni aku rasa best je. Aku terhibur je dengan beberapa spot. Cuma ada satu benda je yang aku tak boleh terima. Aku tak boleh terima yang lawan The Street Profits tu, yang join dalam komedi movie match ni adalah The Viking Raiders. Ini bukan The Viking Raiders yang aku nak tengok Serius, aku rasa kesian gila tengok diorang. Diorang ni dah macam pengganti Revival. WWE tak dapat buat tu dekat Revival, dia pergi buat benda tu dekat Viking Raiders. So kalau dia Viking Raiders tu adalah New Day ke, Miz and John Morrison ke, Heavy Machinery ke, aku okey lagi. Dan lagi-lagi bila tengok Iva, dia duk makan ayam apa semua. Memang sentimen orang badan macam tu kena kuat makan ke? Sebab benda tu kau dah buat dekat Otis. Redundant lah. Macam cukup lah seorang yang kuat makan. And then yang kuat makan je mesti badan macam tu. Cuba kau buat gimmick ada seorang superstar yang badan kecil tapi makan macam mak bapak dia bersaka ke. Rare lah sikit. Ini memang asal badan besar kuat makan. Memang benda tu dah memang jadi sentimen dalam kepala otak kita. Okay, badan besar kuat makan. Tapi klise lah. So dah lah klise kau guna Viking Raiders. Kalau guna Otis tu aku okey lagi. Sebab karakter yang Heavy Machinery atau Otis bawa ni memang nampak macam kelakar-kelakar. Tapi Viking Raiders satu tag team yang aku memang ambil sangat serius, tapi sekarang aku dah tak boleh ambil serius dan aku sedih gila tengok diorang lah. So untuk quality movie match ni yang boleh dikatakan tak bermula lagi, aku enjoy je. Tapi aku tak suka yang terlibat dalam movie match ni adalah Viking Raiders. Lagi-lagi bila dekat tong sampah tu, aku merasa macam adakah itu WWE nak simbolikkan yang diorang ni sampah atau match tu sampah? Memang tak lah. Tapi aku saja je nak beli benda tu kan. Yang tak boleh belahnya ekor raksasa tu. Nampak sangat lah ada orang pegang patung buaya, lepas tu nak bagi gerakkan ekor je. So obvious kot. Lepas tu kau buat Eric dengan Iva sangat takut dengan benda tu. Dan lagi-lagi bila dekat kereta Braun Strowman, aku tak expect yang Viking Raiders akan takut dengan Braun Strowman. Sekarang ni kau buat dia nampak takut dengan Braun Strowman. So shit lah apa yang kau buat dekat Viking Raiders. Tapi overall match aku enjoy je lah. Sebab time-time macam ni dengan crowd yang ada dekat keliling gelanggang tu tak adalah terlalu genuine. Diorang macam ikut-ikut apa yang WWE suruh diorang sorak kan. So aku terima je quality macam tu. Tapi tolong lah, bukan Viking Raiders, bagilah New Day ke siapa ke. Not them lah, please lah, not them. Dan untuk main event yang dikatakan greatest wrestling match ever, Edge lawan dengan Randy Orton. Okay, untuk quality match ni, okay, aku rasa diorang tak patut pun iklankan match ni sebagai greatest wrestling match ever. Bukan sebab match ni tak best. Bagi aku match ni best. Serius, match ni best. Cumanya dia tak terlalu best. Dan dekat dalam WWE, ini memang definitely bukan match yang paling best. Aku pernah tengok banyak lagi match yang paling best dekat dalam WWE. Dan even untuk tahun 2020 pun,
ada beberapa lagi match yang aku rasa memang lagi best daripada match ni. Untuk aku sekarang ni, the best match of 2020, match Pete Dunne dengan Matt Riddle lawan dengan Undisputed Era dekat NXT Portland. Itu bagi aku best match untuk 2020 dekat WWE so far lah. But still match ni, walaupun dia bukan the best ataupun greatest wrestling match ever, tak boleh deny yang match ni best. Aku selama ni duk fikir yang kalau nak best, diorang kena buat something yang macam NXT buat. Tapi tak nampak pun diorang buat benda-benda tu dekat match ni. So, diorang boleh deliver dengan cara diorang sendiri, which aku appreciate benda tu. Diorang boleh prove yang aku salah sebelum ni, yang aku tak rasa diorang boleh buat. Diorang boleh deny kan benda tu. Match best daripada mula sampai habis. Storytelling dalam match tu memang tip-top. Kata kalau aku boleh bagi bintang pada match ni je, aku untuk level WWE lah, kata kalau ini match NXT, memang aku bagi 4 daripada 5. Sebab kita dah tahu NXT memang akan sentiasa deliver. WWE yang tak selalu deliver ni, aku boleh bagi 4.5/5 hanya untuk match ni sahaja. Lain kali, jangan promise greatest wrestling match ever, tapi kau provide je lah quality match yang best dekat main event. Awal-awal kau tak hypekan sangat, sebab bila kau dah hypekan, at the end orang questionkan benda tu, jadi macam tak best. Tapi kata kalau kau diamkan, kau memang dah plan nak buat match ni jadi best, at the end match ni best dekat main event, orang akan cakap benda ni, orang akan puji sebab kau tak janji apa-apa, dan orang ingat match ni akan biasa-biasa. Mungkin macam WrestleMania, sebab WrestleMania match Edge dengan Randy Orton tak best. Aku rasa ngantuk tengok match tu, tapi kali ni best. So orang akan cakap benda ni, oh, Edge dengan Randy Orton kali ni best apa. Tapi sebab kau dah janjikan yang match ni akan jadi greatest wrestling match ever, diorang akan cakap, diorang kata match ni akan jadi greatest wrestling match ever. Tapi tak pun, okay lah, best lah, not bad lah, tapi tak adalah greatest pun. Itu yang akan jadi perbualan, instead of kalau kau tak janjikan, orang kata, oh, best lah match tu hari tu. Aku nak sentuh dua benda yang aku suka dekat dalam match ni. Ini persembahan Edge yang agak terbaik nak compare dengan WrestleMania. Aku rasa Backlash dengan Royal Rumble ni yang terbaik, sebab ikutkan Edge memang lepas 9 tahun comeback ni baru muncul berlawan 3 kali je. Satu WrestleMania tak best, lagi dua Royal Rumble dengan Backlash, which is dua-dua tu best. Dan dua-dua tu nampak Edge macam tak pernah bersara 9 tahun pun. Tak nampak dia macam ada karat atas gelanggang ke. So aku suka benda tu. Dan satu lagi, aku suka bila diorang ada buat pedigree, ada buat rock bottom, ada buat angle slam, ada buat triple crossface, ada buat Eddie Guerrero punya three amigo suplex tu kan. So benda tu pun aku rasa macam nice touch lah dalam match ni. Aku suka diorang buat benda macam ni. So overall main event aku sangat-sangat puas hati. Thank you Edge, thank you Randy Orton. Dan untuk keputusan, aku rasa memang kena Randy Orton menang. Aku dah cakap benda ni dekat IG live dengan berita WWE semalam, which is video ni upload hari Selasa. So hari Ahad malam baru ni. Aku rasa memang Randy kena menang. Walaupun aku suka Edge, aku support Edge, aku rasa Randy kena menang. Sebab hari tu Randy dah kalah. Dan Edge ni kalau menang ke kalah ke takkan effect dia sangat, sebab dia dah tak kejar championship. Tapi Randy ni boleh lagi duduk dalam title picture. Dan Randy ni nampak solid lagi, dan Randy ni lebih muda daripada Edge. Jadi Randy lebih deserve kemenangan untuk kali ni lah. Kalau dia kalah lagi, dah nampak macam nothing special sangat Randy Orton. Dah lah sebelum dia feud dengan Edge, ada beberapa perlawanan yang dia kalah. Aku rasa untuk someone yang figure macam Randy Orton ni, alah macam senang sangat kau kalah. Macam tak logik lah Randy Orton kalah macam tu kan. Tapi itu cerita sebelum Edge buat comeback . So untuk match ni best, dan aku happy lah. Aku puas hati tengok. Secara overall, kalau aku kena bagi bintang untuk Backlash 2020, aku akan bagi 7/10. Dan bagi aku 7/10 ni tinggi dan adil juga. Kenapa aku boleh bagi 7/10? Ending yang sangat baik. Banyak match yang walaupun dia tak terlalu best, tapi dia fun untuk ditonton. Dan tak ada match yang boring sangat. Kalau ada yang paling teruk pun, bagi aku ada 2 match je yang bagi aku biasa je. Tapi walaupun diorang biasa, diorang tak berjaya buat aku ngantuk. Dan aku sangat appreciate benda tu. Match of the night aku definitely Edge lawan Randy Orton. Aku tak sangka ini akan jadi match of the night aku. Aku expect match of the night aku mungkin Andrade lawan dengan Apollo Crews. Tapi yang tu boleh consider second match of the night aku, setanding ataupun seri dengan Universal Champion. Tapi aku tahu Apollo dengan Andrade, kalau diorang dapat masa lebih lagi, confirm diorang boleh tunjuk lebih lagi. So itu dia guys, video review Backlash untuk kali ni. Lagi sekali, thank you to Everado Design, hantar kat aku baju cun macam ni. Dan korang pun jangan lupa lah follow IG everado.design.
Itu saja daripada aku. I'll see you guys again in the next video. Takut gelap.